علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung muka surat 73 dan kitab Jawinya dan kitab Ruminya muka surat 127. Masalah yang ke-189. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-189 dalam bab kaifa wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membasuh muka wudu'. Maksudnya membasuh muka. Adalah di dalam masalah 183 itu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan membasuh mukanya 3 kali dengan katanya wa ghasala wajhahu salasan. Maka kata Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah berfirman Allah taala faghsilu wujuhakum, maka hendaklah membasuh olehmu sekalian akan muka-muka kamu. Maka adalah yang tak akalnya bahawasanya muka itu barang yang lain daripada tempat tumbuh rambut kepala sampai 2 telinga dan janggut dan dagu. Jadi bahagian yang dikatakan sebagai bahagian muka itu mana bermula daripada sini, bukan atas ni. Kalau mula tempat tumbuh rambut ni dah masuk kepala sampai ke belakang, ni mana kepala. Mana muka bermula di sini, maka bawah sampai ke tepi, maka apa saja bulu yang ada dekat bahagian ni sampailah janggut. Maksudnya bawah ni dah lain dah dekat ni. Maka semua ni adalah bahagian muka. Dan bila mana bahagian muka ni benda wajib basuh. Benda wajib basuh. Jadi kalau kita ambil wuduk, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW menggalakkan kita asbagh. Asbagh ni apa dah? Lebihkan basuhan. Kalau kita ambil wuduk tu, guna basuh bagi lebih. Sebab apa bagi lebih ni Ustaz? Kerana lebihnya wuduk tersebut, dia akan menjadi cahaya di negeri akhirat. Dia akan menjadi apa dia panggil dalam satu hadis, dia panggil ghurratul muhajjalina. Ghurratul muhajjalin ni apa? Orang yang dulu di atas dunia dia ambil wuduk, dia membasuh anggota wuduk dia dengan cara berlebihan. Bukan lebih mana sampai ke belakang, bukan. Maksudnya kalau muka tu sampai ke telinga. Sampai ke telinga. Tu dia panggil asbagh, ataupun dia panggil apa? Dia panggil sebagai ghurratul muhajjalin. Jadi kalau kita basuh muka tu bagi lebih tak apa. Betul orang Syafi'i ni kata tuan guru kami, orang mazhab Syafi'i telinga dia bersih. Telinga dia. Sebab apa bersih Ustaz? Sebab basuh. Bukanlah kata orang mazhab ni telinga tak elok. Kan? Maksud mazhab Syafi'i dia jaga dalam berwuduk. Setengah orang dia ambil sipi-sipi je, macam pakai makeup, tak bagi lebih. Apa masalah? Bagi lebih. Betul, kalau lebih ni bau sampai ke dagu. Yang mana ada janggut, kalau janggut tebal tu tak apa. Apa selat menyelati janggut tak apa.
Habis kalau janggut orang tu nipis, masuk nipis tu tak nampak kulit dagu ni, bahagian bawah tak nampak, tu dipanggil nipis. Kalau tebal tak nampak. Dia ada orang janggut panjang tapi dia tak lebat. Ada orang janggut dia tak memanjang tapi lebat. So orang macam ni macam nak tengok, kalau nampak bahagian ni wajib basuh. Orang perempuan mana dia bahagian tahzif. Orang perempuan dia satu masalah yang besar. Masalah apa dah? Masalah tahzif. Tahzif ni bahagian mana? Ni, bahagian ni. Macam ni. Rambut panjang tu kan. Yang orang perempuan bila mana dia ambil wuduk, dia sangkut kat telinga. Macam mana ustaz tahu? Tengok bini kita ambil wuduk sangkut. Basuh bahagian ni. Sedangkan bahagian yang disangkut tu wajib basuh. Orang perempuan. Muktamad di sisi mazhab Syafi'i yang dikatakan tahzib itu wajib dibasuh. Jangan sangkut kat telinga. Kalau rasa macam bayah, gunting buang. Gunting dan buang. Gunting. Jangan sangkut dekat telinga. Jangan sangkut dekat. Orang lelaki sekben dengan janggut. Orang perempuan bahagian tahzib tu. Jadi dia buat macam mana? Basuh muka, kan benda tu dia terkeluar, yang manjang dekat tepi tu orang perempuan. Kita orang lelaki kita ada sekben kita ni, ataupun jambang kita. Orang perempuan dia ada tahzif. Dia panggil tahzif nama dia. Jadi basuh muka, tarik. Cukup. Basuh muka kali kedua, tarik lagi basuh. Kalau tiga kali dah buat. Itu orang perempuan. Kalau tak jadi cuba tengok. Kebanyakannya buat macam tu. Dia sangkut. Sebab apa? Sebab bagi dia tak apa kan, ni rambut lebih. Bukan kira rambut lebih tak lebih. Dia kira apa saja benda yang ada di muka wajib basuh. Kening. Basuh. Yang tak wajib basuh, mata. Mata tak payah. Tu kalau kita ambil wuduk dalam keadaan pejam, okey. Tapi di sisi Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, wajib masukkan air dalam mata. Tu yang dibuat oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Umar. Sebab itulah akhir hidupnya matanya dah kabur. Sebab apa? Sebab dia ambil wuduk, dia masuk air tu dalam mata. Sebab bagi dia mata tu adalah pada barang yang wajib dibasuh di sisi dia. Datang ulama kemudian kata tak, mata ni kalau kita ambil wuduk boleh pejam. Sebab apa? Sebab dia tak wajib basuh. Tu muka kena jaga elok-elok. Sebab apa? Sebab ramai orang yang ambil wuduk dia cuai. Bukan dia tak tahu muka tu rukun, dia tahu, cuma tercuai. Dia cuai untuk basuh dekat bahagian mana yang dikatakan sebagai muka. Tu yang masalah 189. Baik. Masalah 190. Membasuh wuduk tangan hingga ke siku. Adalah di dalam hadis pada masa 183 menerangkan Nabi SAW mengambil air sembahyang dengan membasuh dua tangannya bagi wuduknya dengan katanya wa aydiyakum wa zira'aihi salasan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berfirman Allah taala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah olimu akan tangan kamu sampai ke siku. Yang dikatakan zira'ah ini tuan-tuan, zira' bahagian pergelangan. Benda ni sunat basuh sebelum ambil sebelum basuh muka, basuh tangan, basuh ni dulu pergelangan tangan. Kemudian berkumuk-kumuk, kemudian istinsyak masuk air dalam hidung, kemudian baru basuh muka. Yang kata zira' yang ni, zira'ih, Nabi basuh 3 kali. Basuh 3 kali sebagai benda sunat. Yang wajibnya mana? Yang wajibnya kata Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah olimu akan tangan engkau itu sampai ke siku. Sampai siku. Tapi sekali lagi, maksudnya apa dia? Saya ingin ingatkan, basuh tuan-tuan bagi lebih.
Dalam kitab Sabilal Muhtadi karangan Imam Syekh Asy'ad Al-Banjari radhiyallahu taala anhu, kalau boleh ni siku kita nak ilal marafiq. Marafiq ni mana siku? Tuan-tuan basuh, kita basuh bagi lebih sikit, 4 jari sampai atas. Maksudnya jangan bagi ngam-ngam. Jangan bagi ngam-ngam dekat siku ni. Bagi lebih sikit. Kenapa ustaz yang bagi lebih ni pasal apa ni? Bukankah Quran kata wa aydiyakum ilal marafiq? Bukankah basuh tangan tu sampai ke siku? Yang nak bagi pelebih ni untuk apa ni? Benda sunat. Benda sunat. Yang saya kata dia panggil asbagh. Asbaghul wudu. Maknanya pada memanjangkan wudu ataupun mengambil wudu itu bagi lebih. Kelebihannya apa tuan-tuan? Kelebihannya adalah di negeri akhirat. Mana orang yang mengambil wudu dengan melebihkan basuhan anggota wudu dia, maka makin kuatlah cahayanya di negeri akhirat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita di akhirat dengan cahaya wudu. Dengan cahaya wudu. Dan akan bercahayalah tempat-tempat yang mana? Tempat-tempat anggota yang sujud kepada Allah. Maksudnya pada 7 anggota yang sujud kepada Allah juga akan bercahaya di negeri akhirat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersama dengan kita. Nabi bangkit di padang mahsyar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan oleh Allah Taala di satu tempat yang begitu tinggi. Macam bukit. Di sana Nabi akan lihat umat. Sebab akhirat ni tuan-tuan, dia gelap. Dia gelap gelita akhirat. Dalam riwayat akhirat ni datang dalam keadaan gelap gelita. Walaupun Nabi kata yadnu ila syams, walaupun Nabi kata didekatkan matahari tu rasa panas. Rasa panas. Tapi bukan bercahaya, bukan. Jadi dalam keadaan gelap gelita ni tuan-tuan, Nabi akan kenal umat melalui apa? Melalui wuduk dan anggota sujud. Jadi siapa-siapa dulu di atas dunia yang dia semayang, di atas dunia dia jaga ayat semayang dia, jaga wuduk dia, bercahayalah dia dekat akhirat. Di situ Nabi SAW boleh tahu ini umat aku. Sebab apa? Sebab semayang. Sebab apa? Sebab ambil wuduk. Jadi kalau kita basuh lebih, muka kita lebih, tangan kalau kita lebih, tangan kita lebih, kepala kaki lebih, maka makin kuatlah cahaya tersebut dan makin jelas dah dilihat oleh baginda Nabi SAW. Itu je. Jadi kalau nak cahaya yang samar-samar, buatlah sikit-sikit. Itu. Kalau rasa-rasa macam tak apalah ustaz, asalkan boleh tengok sudah, tak apa buat. Saya tak nak. Saya kalau boleh nak Nabi tengok saya. Saya kalau boleh nak tahu, nak cahaya saya tu lebih. Sebab apa? Sebab benda tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Rasulullah, tak bagi pada umat lain. Lepas tu Nabi SAW disebut sahibul ghurratil muhajjalina, orang yang mempunyai kelebihan cahaya di negeri akhirat. Itu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada siapa? Baginda Nabi SAW. Tak kurnia pada orang lain. Nabi Adam tak ada kelebihan tu. Yang 124,000 Nabi, yang dalam riwayat Nabi-Nabi ada 124,000, para Rasul ada 300 lebih. Semua tu tak dapat kecuali seorang. Siapa dia? Baginda Nabi SAW. Dan Nabi habang kat kita. Nabi habang kat kita. Apa dah? Asbagh wudu. Kalau ambil wudu ni bagi pelebih. Supaya apa? Supaya kita juga termasuk di kalangan siapa dah? Ghurratul muhajjalin. Walaupun sahib ketuanya adalah baginda Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggalkan umat. Nabi kata buat. Macam selawat. Macam selawat kepada Nabi. Nabi suruh kita selawat kepada dia. Nabi suruh kita selawat kepada Rasulullah. Macam saya, Cikgu Ramli sebut nama saya nanti. Haji Nayan sebut nama saya kalau buat ucapan. Apa Haji Nayan yang Cikgu Ramli kata? Apa ustaz ni? Dia suruh sebut nama dia buat apa? Itu kalau manusia, kalau Rasulullah lain.
Rasulullah kalau sebut namanya, maksud sebut nama selawat kepada Nabi tu, mana sebut nama Rasulullah tu untuk apa? Untuk ambil ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla barang siapa yang berselawat wahidatan, barang siapa yang selawat sekali, sallallahu biha asyara, maka Allah Ta'ala akan selawat ke atas orang yang selawat tu berapa? 10 kali. Maka kalau Allah dah selawat kat kita tuan-tuan, Allah Ta'ala turun rahmat dia 10 kali, selamatlah kita daripada neraka dia. Itu lebih dia tu. Rasulullah tak mengharapkan kita, sebab Rasulullah dah cukup dah, tak harap rahmat Allah Ta'ala turun dekat Nabi ni bercurah-curah. Kita tak selawat dekat Rasulullah pun sedikit pun martabat Rasulullah tak terkurang. Tapi lebihnya tentang mana? Lebihnya tentang kita. Allah Ta'ala sebut nama kita, Allah Ta'ala selawat kat kita, turun rahmat kepada kita 10 kali. Tu sekali selawat. Kalau orang selawat 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 10000, berapa banyak rahmat Allah turun pada dia. Selamatlah dia daripada neraka Allah. Kalau tak selawat pakai dak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita. Lepas tu kata Nabi kata asbagul wudu, asbag tuan-tuan. Buat. Macam kalau ambil wudu ni 3, muka 3, tangan 3, kepala 3, kaki 3 kali. Semua 3. Tu bagi asbag. Kemudian ambil bagi lebih. Tu semua asbag. Tu benda tu kita akan dapat manfaatnya bila mana kita mati. Sekali ni masa hidup tak dapatlah apa-apa, tapi kalau mati nanti kita dapat lihat kelebihan dia. Baik. Maka tiada aku ketahui, kata Tuan Guru rahimahullahu ta'ala, orang yang menyalahi pada siku itu setengah daripada barang yang dibasuh, akan dia seolah-olahnya mereka berjalan kepada maknanya, maka hendaklah membasuh oleh sekalian kamu akan muka kamu dan 2 tangan sampai engkau basuh siku. Maka tiadalah memadai basuh 2 tangan sekali-kali, melainkan bahawa dibasuh dari hujung jari sampai membasuh siku. Maksudnya tak boleh basuh daripada sini, ambil sini basuh, mana mula daripada sini. Betul, di sisi mazhab kita Syafi'i makruh kalau kita basuh tangan mula daripada siku pergi ke bawah, makruh. Sebab apa? Sebab mukhalafah dengan Quran. Quran kata apa? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai ke siku, bukan siku ke tangan. Sini jari. Maksudnya apa? Daripada sini ke sini. Kalau kita ambil wudu tu, kalau kita ambil dekat kolam, selalunya kolam ni kita selam tu dah memadai. Sebab dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan ataupun tidak menjadi syarat sah mengambil wuduk itu dengan menggosok. Gosok itu. Mazhab Maliki wajib. Mazhab Maliki ambil wuduk kena gosok. Tangan ni kena gosok. Kaki kena tenyih, kena gosok. Mazhab Maliki dia syarat lagu tu. Mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i mengisyaratkan pada nama dia rata. Rata maknanya apa? Tempat kena ayak. Katalah kalau kita selang tangan kita tu. Tapi eloknya apa? Di sisi mazhab Syafi'i walaupun tak wajib tapi sunat. Sunat walaupun kita ambil di kolam kan, ambil di kolah tu. Ambil air. Itu cara dia yang terbaik. Kita wuduk ni kalau boleh benda-benda sunat tu pakai jaga belaka. Sebab apa kena jaga ni ustaz? Sebabnya al-wudu' miftahus salah. Wuduk ni dia kunci pada solat. Wuduk kunci pada solat. So kalau wuduk tu kita jaga molek-molek, kita jaga comel, kita jaga segala sunat dan sebagainya, maka kita masuk semayang ni tuan-tuan, semayang kita jadi tip-top. Semayang kita jadi bagus. Sebab apa? Kunci dia elok. Kalau kunci tu tak elok, nak buka tak boleh. Dia kunci tu bagi molek, maknanya wuduk tu bagi elok, bagi cantik dan sebagainya. Kemudian masuk semayang ni jadi lain. Kalau tak jaya try buat zuhur lagi. Tak pun main duha lagi. Ambil wuduk, start daripada benda sunat sampailah habis wajib. Kemudian tutup dengan doa.
Yang satu lagi tuan-tuan, masalah kita ni pada doa lepas wuduk. Banyak orang tinggal. Saya tengok banyak orang tinggal. Kadang-kadang kita ambil wuduk lepas habis kuliah. Habis-habis basuh kaki tu terus masuk masjid. Rugi tuan-tuan oi. Rugi sungguh. Rugi pasal apa ustaz oi? Rugi dia sebab Nabi bagi jaminan. Habis saja wuduk. Siapa yang mengambil wuduk, kata Nabi, riwayat Imam Bukhari. Siapa ambil wuduk kemudian menyempurnakan wuduknya, kemudian dia baca doa. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi apa? Habis saja apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup dah. Azan cukup dah. Dalam riwayat Imam Tirmizi tambah riwayat apa? Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kata Nabi apa? Futiha abwabul jannah. Dibukakan kepada dia pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada berapa tuan-tuan? Ada 8. Pintu neraka ada 7. Sebab itulah tuan-tuan pesan guru kami. Bacaan Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar bagi cukup 7. Dalam riwayat hadis dia ada 2 riwayat. Riwayat pertama 7, riwayat yang kedua kata 3. Tapi kata ulama dalam 2 riwayat 7 dan 3 bacaan ni yang paling kuat adalah riwayat yang kata 7. Sebab apanya? Sebab pada sudut neraka ni dia ada 7 pintu. Neraka ni tuan-tuan dia tebak, dia bertingkat. Dia macam flat, rumah flat tingkat. Syurga dia tanah lapang. Syurga ni dia tanah lapang. So di tengah-tengah tu dia bagi Jannatul Firdaus. Jadi Allah Ta'ala jadikan neraka syurga ni dia ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Pasal apa neraka jadi 7 pintu ustaz? Syurga ada 8 pintu. Itu dipanggil rahmat. Syurga ni kalau boleh jangan buat banyak, 7 cukup. Syurga kan jangan buat banyak, apa neraka jangan buat banyak, buat 7 cukup. Syurga buat banyak. Sebab apa? Sebab ramai boleh masuk. Jadi ahli kan kita belajar titian sirat ni titi. Kita main daripada sini contoh. Daripada padang mahsyar kemudian hisab, kemudian minum telaga haud dan sebagainya. So kita berjalan. Sini syurga. Nak masuk tu. Sini titi. Bawah ni neraka Allah. Dan neraka Allah ni tuan-tuan kata Dr. Jamal Farouk, dia benda bertingkat. Neraka yang paling atas tu neraka yang azab dia tak berapa nak teruk sangat. Tapi teruk jugalah. Jangan kata orang tak teruk tak kira okey tak. Teruk. Kena-kena tu pi. Tapi nak kata taklah teruk macam di bawah. Maksudnya apa tuan-tuan? Lapis atas neraka tu okey. Maksudnya azab dia tak teruk sangat. So lapis atas ni lah tuan-tuan. Siapa duduk? Orang beriman yang asi. Dia orang Islam. Dia orang beriman, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul. Cuma maksiat. Dia duduk sini. So bila mana dia lintas titian tu, jatuh bawah. Jatuh bawah. Depan ni. Yang mana yang na'udzubillah orang yang mati tak beriman, orang mati kufur, munafik, dia akan jatuh bertingkat-tingkat. Sampailah neraka yang paling bawah tu. Itulah neraka tempat Allah sediakan bagi siapa? Orang munafik. Syurga lain, syurga dia buka. Syurga ni tanah lapang. Tengah tu Jannatul Firdaus. Jadi Allah Ta'ala, Nabi sebut apa? Orang yang ambil wuduk, kemudian dia baca doa wuduk, futiha abwabul jannah, Allah Ta'ala buka pintu syurga. Dakhala min ayyi sya'a, masuklah 8 pintu ni daripada mana dia nak. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya pintu syurganya Allah Ta'ala buka di akhirat ni. Bagi siapa? Bagi orang dulu di atas dunia, lepas dia ambil wuduk dia baca doa. Doa tu saya yakin semua kita hafal. Dan dia akan masuk, kata Nabi apa? Dia akan masuk melalui mana-mana pintu yang dia rasa dia nak masuk. Macam pergi istana dekat Candan,
buka semua pintu kat kita. Kata ustaz nak masuk mana, masuk bi. Seronoklah kita sebab apa, boleh masuk ke mana pintu. Suka hati kita lah. Macam tu juga syurga, Allah buka. Pasal apa orang tinggal tuan-tuan doa lepas ambil uduk? Bagi saya lah, bagi saya, orang tak tahu kelebihan dia. Kita hari ni yang tinggal amalan ni sebab tak tahu kelebihan, tak tahu apa manfaat buat benda tu. Sebab tu ulama karang kitab At-Targhib wa Tarhib, kelebihan beramal dan sebagainya. Sebab apa? Nak bagi galakkan kita beramal. Lepas ni tuan-tuan, kalau kita ambil uduk, yang mana yang tinggal doa uduk, jangan tinggal dah. Besar je Tuhan nak bagi kat kita ni. Sebab kalau ikut kita ni tuan-tuan, kita umat yang tak akhir, umat akhir zaman. Badan kecil, badan kita ni halus ya, nak dibanding dengan umat-umat dulu. Umur pun tak panjang, takat 60, 70. Kalau lebih 80, 90 tu subsidi, lebih sikit Allah bagi. Mana guna? Tak banyak usia kita. Kata nak beramal ni tuan-tuan 24 jam hidup kita. Kita pun banyak kerja nak buat. Nak kata nak faham. Jadi Allah Ta'ala buat macam mana? Kita umat akhir zaman, amal pun tak boleh nak banyak, umur pun tak boleh nak panjang. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita ni umat yang pertama masuk syurga. Umat pertama masuk syurga. Sebelum umat-umat lain masuk, umat Rasulullah akan memenuhkan setiap syurga yang ada. Jadi kita ni amalan tak banyak, umur pendek. Komen dah. Komen apa? Komen tak amalan. Amalan tak banyak, macam mana boleh masuk syurga? Jadi apa Allah buat? Allah Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang dia, dia kurniakan apa dia? Buat sikit dapat banyak. Tu kita tengok kalau baca dalam kitab-kitab At-Targhib wa Tarhib, buat sikit lah, tapi pahala dia Masya Allah, Allah Ta'ala bagi banyak. Antaranya apa amalan yang boleh kita buat? Antaranya apa? Nabi sebut dari Imam Tirmizi, orang yang sembahyang subuh kemudian duduk di masjid berzikir kepada Allah sampai naik matahari, mana masuk waktu syuruk. Kemudian dia tunggu saat tu apa? Sebab masuk waktu syuruk tak boleh sembahyang lagi. Syuruk 7.30. Nak sembahyang tak boleh sebab waktu tahrim, waktunya Allah haramkan untuk solat. So dia tunggu saat sampai mana? Sampai lepas 28 minit. Maksudnya apa dah? Masuk waktu duha ataupun setengah jam masuk waktu duha. Maknanya kalau syuruk ni 7.30, pukul 8 stay di masjid. Kata Nabi apa dah? Dia sembahyang 2 rakaat, maka dia akan dapat apa? Dia akan dapat pahala haji dan umrah secara apa? Nabi kata tamah, tamah, tamah. Mana sempurnanya pahala tu, sempurnanya pahala tu, sempurnanya pahala tu. Siapa dia? Orang yang duduk di masjid sampai masuk waktu syuruk, dia tunggu saat lagi. Saat sampai berapa? 28 minit ataupun setengah jam. Kemudian dia sembahyang duha 2 rakaat, baru dia keluar masjid. Maka dia keluar tu tuan-tuan, dia baru saja dapat pahala haji dan umrah. Oi tuan-tuan, nak buat haji ni tuan-tuan, yang mana tuan-tuan pernah pergi haji faham-faham lah. Payah bertempuh dengan orang. Kita buat umrah pun bertempuh dengan orang. Ni duduk masjid je boleh buat status baru selesai menunaikan haji, padahal baru sembahyang duha je. Sebab apa? Pahala dia tu Allah buat. Sayang kat kita. Sebab kita ni Allah tahu lah, sebab kita ni umur tak banyak, amalan pun tak banyak. Jadi apa Allah buat? Ganda sampai apa? Sampai 700 kali ganda kata Allah. Kata Nabi, pahala ni boleh Allah ganda sampai 700 dan boleh lebih sampai 100,000. Dia maha kaya. Dia nak bagi berapa, dia nak suka hati dia. Tu Allah Ta'ala. Tu jangan lepas tuan-tuan. Jangan lepas peluang. Macam mana Ustaz tahu benda ni? Semalam daurah kitab dengan Ustaz Hairul Nizam. Ustaz Hairul Nizam ni dia pelajar di Mesir, master di sana, dan saya tengah buat PhD. Baca kitab dengan dia malam. Pagi ni baca dekat surah Munawwarah, kitab sama juga. Tu tuan-tuan tengok kitab tu, macam-macam amalan ada. Bukannya hadis dhaif ke dah, hadis semua hadis sahih. Hadis sahih, hadis hasan. Boleh amal. Mana-mana yang rasa-rasa kata boleh amal ni kita buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masalah masa dah suntuk.
Masa dah tak ada. Kalau main bola ni tuan-tuan, kira dah nak masuk 90 minit. Kira tunggulah pengadil bagi extra time. Tu pun tak lama, 5-6 minit. Paling banyak pun dalam bola 8 minit. Paling banyak. Tak boleh bagi 10 minit. Maksudnya apa dah? Maksudnya sekali mana boleh kejar amalan ni tuan-tuan, kejarlah. Sekali mana boleh buat amalan ni, buatlah sungguh-sungguh. Tak ada lah nak balik dekat Tuhan nanti nak minta patah balik, tak dan. Tak dan. Betul dari Imam Tirmizi, Allah Ta'ala tanya, ha ni harta banyak, duit banyak, buat apa? Buka kitab Baru Masjid jilid 8, jilid ke-18, jilid ke-17 berkenaan dengan soal Allah. Banyak harta, banyak duit, buat apa? Kata tak ada apa, tak buat apa, ya Allah. Kata dia, farji'ni, kembalikanlah aku ke atas dunia untuk aku bawa harta tu. Kalau harta ni boleh selamatkan aku daripada neraka Engkau, ya Allah, maka harta ni lah yang akan menyelamatkan. Kata Allah, dah cukup. Cukupnya apa dah? Benda tu dah tak ada dah. Benda atas dunia. Sekarang ni apa dia? Kata Allah, ambil orang ni, campurkan dalam neraka. Dan kata Nabi SAW, harta-harta yang diambil secara batil, mana duit-duit ke apa ke yang tak keluar zakat tu, yang tak disedekahkan dan sebagainya, himpun-himpun banyak-banyak, di akhirat nanti Allah ambil balik semua harta-harta tu, dia jadikan pada, dia jadikan kalung rantai daripada neraka Allah. Harta tu dibakar, dijadikan sebagai api neraka, kemudian dikalungkan di tengkuk orang yang dulu di atas dunia ni payah nak buat keluar duit, payah nak amal, kerana harta itu menghalang dia daripada amal. Kalung kat tengkuk. Malaikat kata, inilah harta kamu yang Allah tukarkan menjadi bara daripada neraka Allah. Kata amal tuan-tuan habis. Jangan muda-muda pun, kita yang muda-muda ni pun buatlah. Buat. Maksudnya apa? Selagi mana nyawa di kandung badan ni tuan-tuan, buatlah. Kalau boleh ada harta, infak. Kalau ada sedekah, kalau ada kekuatan, puasa. Kalau ada masa ibadat malam, buatlah. Pulunlah selagi mana ada. Dah habis ni tuan-tuan, tak ada orang rehat lah kita. Rehatlah. Rehatlah kita. Bila mana dah tak ada ni tuan-tuan, nyawa ni dah mati, baru rehat. Lepas tu Nabi kata, orang beriman ni dia mati mustarih, maknanya dia rehat. Tapi kalau orang yang di atas dunia, dia tak pernah, dia rehat banyak di atas dunia, semayang tak ada, ibadat tak ada, di sana teruk bekerja. Bagi kita ni tuan-tuan, ambil lah, letih dunia tak apa, Ustaz ya, letih tu Ustaz, Allah panggil habis. Tu amalan, kalau boleh buat-buatlah tuan-tuan. Ni sebab kita masuk dalam bab semayang, bau benda sunat, melebihkan anggota wuduk dan sebagainya yang kita buat, sebab besar kelebihan dia yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Baik. Kemudian kata Tuan Guru rahimahullah, dengan tiada memadai, melainkan bahawa didatangkan basuh atas zahir belakang tangan dan dalamnya dan tepi-tepinya hingga habis membasuh akan keduanya, dan jika tinggal daripada ini sesuatu, dan jika sedikit sekalipun nescaya tiada memadai. Mana ni basuh tangan semua, daripada depan, tepi, belakang, atas, sebenarnya tangan itu dibasuh ke keseluruhannya. Baik. Kemudian masalah 191, membasuh kaki wuduk. Mana membasuh kaki? Adalah di dalam hadis masalah 183 itu menerangkan mengambil air sembahyang dengan membasuh kaki sampai 2 buku lalinya, dengan katanya summa ghasala qadamaihi ila al-ka'bain. Maka telah ittifaq jumhurul ulama atau wajib membasuh keduanya. Namanya basuh wajib ayam mengalir, itu namanya basuh. Melainkan zufar, itu bukan zufur tu, ada macam mana dia zufar, bukan zufur. Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah, cuma anak murid tak menjadi alim tapi tak jadi fuqaha yang besar. Sebab apa kata ulama? Sebab dia ni rajin bertelingkah dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni suka buka soalan, buka perbincangan, muzakarah. Kita ni kalau tok guru buka itu bagus ya. Bagusnya apa tuan-tuan? Kita boleh muzakarah, cuma kena jaga adab. Jadi Imam Zufar ni dia alim.
Imam Abu Hanifah ni ada murid Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad Hasan Asy-Syabani. Dua orang ni yang menjadi. Zufar ni anak murid dia juga. Cuma Zufar ni kalau berdebat dengan Imam Abu Hanifah ni teringat dunia. Kalau debat ni debat sungguh. Macam tok guru tu tak tahu apa. Jadi ilmu dia ni terkebelakang. Padahal dia alim. Tapi tak masyhur. Tak masyhur macam Imam Qadi Yusuf, Abu Yusuf dengan juga Imam Muhammad Hasan Asy-Syabani. Itu Imam Abu Hanifah. Ada 3 orang murid yang rapat dengan dia. Imam Zufar, Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad Hasan Asy-Syabani. Dan Imam Az-Zahiri tiada mewajibkannya, wallahu a'lam. Maksudnya apa dah? Tak wajib basuh. Kalau sapu pun okey, ambil uduk tu, tempel kat kaki buat macam tu pun cukup dah. Tak payah basuh, tuang nak mengalir, tak payah. Tu kata apa dah? Kata Imam Zufar dan juga Imam Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ni dia imam besar. Dia selevel dengan Imam Syafi'i. Maksudnya pada sudut mujtahid. Tapi dia orang ni banyak pegang zahir ayat. Zahir saja, tak ada nak main ilmu nahwu, tak ada nak main balaghah, tak ada nak main usul fiqh, tak ada. Hanya zahir ayat, zahir kata itu cukup lah. Tu orang Daud Az-Zahiri. Orang alim, tapi mazhab dia dah tak ada lah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kata Imam Syafi'i, dan kita membaca akan dia atas makna basuh olehmu sekalian akan muka kamu dan tangan kamu dan kaki kamu dan sapu kepala kamu. Sebab apa? Sebab kita baca wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kita baca wa arjulikum ilal ka'bain baru sapu. Sebab apa? Sebab dia ikut kepada ayat wamsahu biruusikum. Kan sin tu bari bawah. Kalau kita baca sin tu bari bawah, mana sapu? Memang betul lah, kepala disapu kan. Tapi bila mana baca ayat kaki wa arjulakum, kita tak baca wa arjulikum. Kalau baca wa arjulikum maknanya apa? Dia tabi' kepada basuh, dia tabi' kepada apa? Sapu ke kepala. Tu ayat. Betul baris dalam Quran ni kena jaga sungguh-sungguh. Silap baris ni bawa makna lain, bawa hukum lain. Kita baca wa arjulakum. Maksudnya apa? Basuh oleh kamu akan kaki kamu. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan tiada aku dengar seorang yang menyalahi pada bahawasanya 2 buku lali yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam wuduk itu adalah 2 buku kaki yang timbul, dan kedua-duanya itu tempat bertemu sendi, betis dan tapak kaki. Maknanya buku lali tu wajib dibasuh. Dan bahagian itulah tuan-tuan, Nabi kata apa? Wailun iqabi minan nar. Celakalah tumit kulali yang tak kena apa dia? Yang tak kena wuduk, yang akan dibakar oleh api neraka Allah. Pada basuh kaki ni kena perhati elok. Lagi dekat bahagian buku lali, takut tak kena ayam. Dan bahawasanya atas keduanya lah basuh, seolah-olahnya berjalan orang-orang yang keduanya kepada makna basuh oleh kamu sekalian akan kaki-kaki kamu, hingga membasuhlah sekalian kamu akan 2 buku lali. Maka tiadalah memadai seseorang itu melainkan membasuh belakang kaki dan tapaknya dan tumitnya dan ketingnya, hingga ratalah barang yang tampak daripada 2 buku lali daripada pihak pangkal betis. Kemudian menuang basuh itu atas yang kanan lebih dahulu. Lihat masalah 208 dan mencelahi-celahi jari, lihat masalah 171. Jadi kaki ni tuan-tuan sama juga, kalau boleh basuh bagi lebih. Quran kata memang sampai tumit ilal ka'bain, tapi kita bagi lebih. Maksudnya tumit kita, contoh ni tumit bagi atas lagi. Bagi atas. Itu cara maksud mudah macam ni. Setiap daripada wuduk kita pakai lebih belakang tu ya. Bagi lebih. Kalau muka bagi lebih, kepala, kalau kepala mazhab Syafi'i kata 3 helai dah cukup dah, bagi lebih. Sampai belakang. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah kelebihan yang Nabi sebut tu boleh kita dapat. Bercahayalah anggota kita di mana di negeri akhirat. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, masalah 192, minum berdiri. Adalah di dalam hadis masa 183 itu telah menerangkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ia menunjukkan bahawa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mana meniru Nabi minum berdiri dengan katanya, summa qama fa akhadha fadla wudu'ihi fasharibahu wa huwa qa'imun. Maka minumlah berdiri itu, telah berkata ulama, ialah kelakuan yang makruh, kerana ada tegah Nabi SAW sebagai riwayat di dalam Muslim, mana dalam kitab Sahih Muslim, barang siapa minum berdiri dengan lupa maka hendaklah dimuntahkannya. Maksudnya apa dia? Bukan kata kalau dah minum diri ni tu tapi buang air tu, tak. Maksudnya kata Abang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksudnya apa dia? Nak kata air yang masuk dalam mulut kita tu, dalam kita minum berdiri ni, tak apa elok. Nabi bukan suruh muntah. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan perbuatan minum air dalam keadaan berdiri ni, agama tak apa suka, Allah tak suka. Itu Ustaz yang Sayyidina Ali minum berdiri itu pasal apa? Yang minum berdiri itu kata ulama sebab apa? Sebab dia lihat Nabi minum berdiri. Itu yang pertama. Betul, kalau dia tengok Rasulullah minum berdiri, pasal apa Nabi minum berdiri? Kata ulama sebab apa? Sebab ketika mana mengambil wuduk tidak ada tempat untuk duduk. Macam minum air zam-zam lah kan. Ada ulama kata air zam-zam ni sunat minum diri. Sebab Rasulullah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Betul kita sa'i ni tuan-tuan. Sunat minum air zam-zam banyak-banyak. Tapi jangan banyak sangat, terkencing banyak. Minum-minum juga, habis jaga-jaga juga. Lagi yang tu kono pergi tandas, kono pergi tandas bila nak habis. Jadi minum-minum, tapi ambil kadar. Ada ulama kata tak, yang Rasulullah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri tu sebab Nabi nak cepat. Rasulullah nak cepat. Betul, Nabi tak dan duduk, minum dalam keadaan berdiri. Habis pulang kat kita, kalau kita minum berdiri pun tak haram, dia makruh. Makruh ni benda yang Allah tak apa suka. Tapi aulanya apa dah? Kata ulama, kata Imam Nawawi, kebanyakan kelakuan Rasulullah SAW dalam minum ni kebanyakannya duduk. Ada setengah aja yang Nabi berdiri. Maksudnya apa dah? Berdiri bersebab. Berdiri bersebab. Tu. Makan tak apa, makan berdiri okey. Tapi makruh. Jangan makan berlari ya tu ya. Jangan berlari, jangan berjalan. Asalnya. Dia makan tak apa, berdiri tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan makan, berjalan dan berlari. Tu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebut dalam kitab beliau berkenaan dengan syarah kepada Syama'il Muhammadiyah. Makruh makan sambil berjalan, makan sambil berlari. Makruh. Maksudnya harus makan berdiri. Sebab orang Arab dia ada PM makan berdiri. Lagi-lagi kalau kami di Jordan, dia ada satu, Ustaz Izzat tahu lah, makanan apa dipanggil mansaf. Mansaf ni nasi warna kuning macam nasi pulut tu. Kemudian kuah dia tu susu, laban. Susu yang dibekukan, kemudian kita cairkan, kemudian masak sampai bergelegak air, kemudian tuang. Kemudian kambing tengah-tengah. Makan tak boleh duduk, makan berdiri. Atau orang Arab style makan. Saya pun ingatkan dulu makan tak berdiri. Saya pergi rumah syekh saya, dia tak mansah tu. Jadi kan syekh kursi mana? Tak, kita makan ni berdiri. Oi, syekh makan berdiri. Makan berdiri. Budaya orang Arab. Orang Arab makan tu mansah tu susu, kemudian kambing. Kadang-kadang dia letak kepala kambing. Sekali dengan gigi-gigi dia ada sekali. Oh tu tuan-tuan, kena tu tuan-tuan. Ni kira sebut ni kira lapang ni. Ada makan apa lepas ni? PKPB tak nak makan. Tu. Minta-minta lah tuan lepas ni PKP balik. Boleh makan. Tu. Tu Nabi Muhammad kata tu ada. Ulama bahas benda tu, bab makan, bab minum. Dia tak haram. Cuma apa dia? Perbuatan tu tak berapa baik. Adapun perbuatan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu ialah ditanggung oleh ulama bahawasanya ia menunjukkan bukan tegah haram, bukan haram dibuat oleh Sayyidina Ali. Maka jadilah memuntahkan balik keluar akan minuman yang diminumnya berdiri itu sunat jua memuntahkannya, dan tiadalah ia wajib. Maksud Nabi kata siapa minum berdiri kemudian muntah balik,
Kata ulama tu bukan muntah tu wajib tak, sunat. Kalau nak buang, buang. Tapi kalau dia nak telan, harus bagi dia. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita masuk dalam bab fi nadhi ba'dal wudu, bab pada menyatakan renjis kemudian daripada mengambil ayat sembahyang. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.